Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah, sama-sama berzikir dan berdoa. Seterusnya mempelajari kitab Babur Raja, itu bab harap. Babur Raja atau bab harap ini dikarang oleh seorang ulama yang terkenal di dalam negara kita, iaitu Tuan Haji Syekh Haji Wan Abdul Samad bin Wan Muhammad Saleh bin Wan Abdul Latif Al-Kalantani Al-Fatani, ataupun lebih masyhur dengan gelaran Tuan Tabal. Ya, seorang ulama yang alim yang telah mengarang banyak kitab. Nanti kitab yang paling masyhur yang dikarang oleh Syekh Tuan Tabal, Minhatul Qarib Al-Mujib, kemudian Munabbihul Ghafilin. Munabbihul Ghafilin iaitu kitab yang membicarakan berkaitan tentang hal ehwal kematian. Kitab itu kecil sahaja dan telah dirumikan, Munabbihul Ghafilin, dan cetakan asal begitu dhaif dan kertasnya pun ada hampir hancur-hancur. Kemudian telah dirumikan oleh seorang ustaz di negeri Kelantan. Nama kitabnya Munabbihul Ghafilin. Kemudian kitab yang kita baca pada pagi ini yang diberi judul Bab Harap. Kita ini menggabungkan ilmu syariah, ilmu haqiqah, karangan Syekh Abdul Samad ataupun Syekh yang terkenal, Syekh Haji Wan Abdul Samad bin Wan Muhammad Saleh Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita membaca muqaddimah kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumillah fi kulli nafasin wa lamhatin biqadri azamatillah. Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Tuan Syekh kita mulakan karangan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ba ini berbaris bawah sampai bila-bila. Disebut oleh ulama tafsir, ianya memberi isyarat kepada kita, orang yang baca bismillah ni sampai bila pun ia akan merendah diri kepada Allah. Sebab ba gabung dengan ismi, dia bagi bawah, tak ada ba bagi atas. Ba ni bagi bawah.
bismi, dan sehingga dia tunduk dengan nama Allah. Bismillah, mana orang yang membaca bismillah, dia akan menjadikan hamba Allah yang taat kepada Allah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah taala telah menyebut di dalam kitab beliau yang terkenal, Allah Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad, karangan Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah taala, pengarang kitab Hikam, menyebut man arafallaha min jihatil iman ata'ahu. Sesiapa yang mengenal Allah dari sudut keimanan, maka dia akan taat pada Allah. Bismillah, dengan nama Allah, Allah. Jadi barang siapa mengenal Allah dengan keimanan ia kepada Allah, maka dia akan taat pada Allah. Wa man arafahu min jihatil yaqin. Sesiapa yang mengenal Allah di atas bentuk keyakinan dia kepada Allah, atharahu, dia akan mengutamakan Allah. Maka orang yang membaca bismillah, dia mengenal Allah berdasarkan keimanan dia kepada Allah, dia akan taat pada Allah. Sesiapa yang mengenal Allah dengan di atas dasar keyakinan dia kepada Allah, maka dia akan utama Allah daripada mengutamakan yang lain. Barang siapa yang mengenal Allah di atas dasar tauhid, wa man arafahu min jihatit tauhid, sesiapa yang mengenal Allah di atas dasar ia mengesakan Allah, azzamahu, ianya akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah taala menyebut, bila dibaca bismillah, maka dengan nama Allah, kalau dia kenal Allah di atas dasar iman, dia akan taat pada Allah. Tapi kalau dia mengenal Allah di atas dia berdasarkan keyakinan dia kepada Allah, maka ia akan mengutamakan Allah berbeza dengan yang lain. Apabila dia mengenal Allah berdasarkan di atas dasar tauhid kepada Allah, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman. Perbezaan di antara nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kalau kita ejakan ianya, terdapat satu perbezaan, iaitu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau kita ejakan dia, Ar-Rahman yang melebihi satu huruf. Ar-Rahim, cuba kita eja Ar-Rahman, alif lam ra ha mim alif nun. Adapun Ar-Rahim, alif lam ra ha ya mim. Ar-Rahman dia lebih satu huruf, Ar-Rahim kurang satu huruf. Kata ulama, apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengiringi namanya, iaitu Allah dengan namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, yang ia melebihi huruf daripada Ar-Rahim, ianya memberikan isyarat bahawa sesungguhnya Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman, di antara nama Allah Ar-Rahman, bahawa Rahman Allah Subhanahu wa taala ini ianya amat murah, yang amat murah. Kalau bahasa petani ini murah mana, ianya memberi maksud meliputi semuanya. Kerana nama Allah Ar-Rahman melebihi satu huruf, ianya meliputi sama ada ia Islam ataupun kafir. Rahman Allah, Allah akan berikan kepada sama ada ia Islam ataupun dia kafir. Walaupun dia orang kafir, tak sembah Allah, tak taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan berikan. Dia boleh hidup di muka bumi ini, dia boleh jadi senang, dia boleh jadi kaya. Kita tengok orang-orang yang bukan Islam, orang kafir ni senang. Walaupun dia syirik pada Allah, tak sembah Allah, senang. Sihat dia, sihat, tapi dia hanya mendapat Rahman Allah. Tetapi Ar-Rahim ini, kenapa Allah kurangkan huruf Ar-Rahim? Kerana ia terbatas. Ia terbatas kepada orang yang beriman sahaja. Oleh sebab itu Ar-Rahim diterjemahkan oleh pengarang kitab kita tadi, iaitu yang maha amat murah lagi amat mengasihani. Mengasihani ini hanya kepada orang yang beriman.
kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman di akhirat besok syurga, dia terbatas kepada orang yang beriman. Karena huruf Ar-Rahim kurang satu. Jadi apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita beriman kepada Allah, maka kita akan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah akan memberikan kepada orang yang beriman menerusi namanya Ar-Rahim ini terbatas kepada orang yang beriman sahaja di akhirat, dan tidak akan mendapat kelebihan tersebut kepada orang yang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Diriwayatkan daripada sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa man rafa'a kitaban minal ardi fihi bismillah, kalau kita jumpa satu kitab yang tertulis dalamnya bismillah, macam kitab ni ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita angkatkan dia, kita selamatkan dia daripada terbiar di atas lantai dan sebagainya, ijlalan lahu, bahawa memuliakan Bismillahirrahmanirrahim supaya jangan dipijak, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan orang tersebut di kalangan orang-orang yang siddiqin. Sebagaimana yang diriwayatkan seorang yang bernama Mansur bin Ammar radhiyallahu anhu, ketika mana dia berjalan, dia terlihat sekeping kertas tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia nak ambil kertas tersebut, nak diletakkan. Mana bukan kertas macam kita sekarang ni, mungkin Bismillahirrahmanirrahim di zaman itu iaitu luh, seperti batu ataupun seperti ditulis di atas kulit dan seumpamanya. Dia nak letak, tak ada tempat yang sesuai, maka dia ambil kertas yang tertulis Bismillah tersebut, ditelannya. Mana punyuk dia telan. Kenapa nak menyelamatkan Bismillahirrahmanirrahim ini? Diriwayatkan fara'a fil manam qailan yaqul, maka dia telah terlihat dalam mimpi, terdengar suatu suara menyebut fatahallahu alaika babal hikmah, Allah telah membukakan kepada kamu pintu hikmah. Maka oleh sebab itu Allah telah memberikan Mansur bin Ammar radhiyallahu an di antara ulama sufi yang alim, makamnya, kedudukannya musyahadah kepada Allah kerana ianya memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim ini juga berlaku kepada Bishr al-Hafir. Bishr al-Hafir radhiyallahu anhu, ketika mana ia melihat satu kertas tertulis Bismillahirrahmanirrahim, ataupun satu loh yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim itu berada di tangan orang bukan Islam. Macam kita sekarang ni pergi berjalan, di kedai-kedai ni ada kedai khat Bismillahirrahmanirrahim dengan frame, tapi bukan orang Islam yang jual. Jadi Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu, dia kata, aku nak selamatkan Bismillah ini supaya dia tidak berada di tangan orang bukan Islam. Ditakuti bila di tangan orang bukan Islam, dia tidak akan hormat ayat tersebut. Maka Bishr al-Hafi telah bertanya, berapa harganya? Maka penjual tu kata harganya 2 dirham. Sedangkan Bishr al-Hafi tidak memiliki duit kecuali 2 dirham. Maka dia membeli. Mana 2 dirham ni mahal, nilai yang begitu mahal, 2 dirham. Tengok cerita piramid Ibrahim Pendek, 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham. Mana dirham ini duit perak, mahal. Adapun emas, itu dinar, 2 dirham. Maka pada waktu malam bermimpi bahawa diberikan berita kepada dia, ya Bishr, tayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Seolah terdengar suatu suara,
sesungguhnya engkau telah memuliakan namaku, maka aku muliakan nama engkau dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kalau kita mengaji kitab tasawuf, kita akan selalu berjumpa seorang ulama yang terkenal, Bishr al-Hafi. Sehingga Al-Imam Nawawi juga banyak menyebut nama Bishr al-Hafi, terutama dalam kitab beliau Bustanul Arifin. Maka Allah telah memuliakan Bishr al-Hafi kerana beliau memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Khalid bin Walid, seorang panglima Islam, ketika dia mengepung tentera kufar semasa pembukaan negara Iraq, maka orang kafir ni diberikan pilihan, sama ada ianya masuk Islam ataupun ianya menjadi hamba ataupun dibebaskan. Maka Khalid bin Walid tawarkan supaya dia masuk Islam. Jadi orang-orang kafir yang di Iraq ni ketika mana dikepung mereka, dia berkata kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, wahai panglima, kami tak kenal apa itu Islam. Kamu tawarkan Islam kepada kami, kami boleh memeluk Islam, tapi tunjukkan bahawa agama kamu itu benar. Tunjukkan agama kamu itu benar." Maka Khalid bin Walid berkata, "Ituni bisam." Bawakan sini racun. Maka dia orang pun bawa segelas racun. Maka Khalid bin Walid ketika itu tunjuk di hadapan orang kafir ni, bismillah, dia minum. Bismillah. Dia minum, wa qama saliman. Dia berdiri dalam keadaan seperti tak ada kena racun. Sehingga orang kafir ini kata, hadza dinu haqqin, ini agama yang sebenar. Fa aslamu, terus Islam. Dia berani begitu, yakin bismillah. Oleh sebab itu muqaddimah tadi menyebut, barang siapa yang yakin, barang siapa yang kenal Allah dengan keyakinan dia kepada Allah, maka dia akan utamakan Allah dan Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Ini ni antara keyakinan Khalid bin Walid. Mengikut riwayat bahawa sesungguhnya Khalid bin Walid ketika itu membaca bismillah khairul asma fil ardi was sama, dengan nama Allah sama ada di langit dan bumi, inilah yang terbaik. Maka Allah telah memberikan pertolongan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu an, panglima Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kelebihan bismillah, barang siapa mempunyai hajat, falyasum arbi'a wal khamisa wal jum'ah, maka hendaklah dia berpuasa pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Ini nak amal bismillah. Apabila tiba hari Jumaat, bersuci dan pergi ke masjid, menunaikan sembahyang Jumaat dan bersedekah. Sama ada sedekah itu qallat atau kasur, sama ada banyak ataupun sedikit. Dan selepas itu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dan diajarkan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau dengan nama bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita amalkan bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak-banyaknya, diriwayatkan bahawa sesungguhnya kalau dibaca sebanyak 1000 kali, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan hajatnya di dunia dan di akhirat. Ini kelebihan bismillahirrahmanirrahim yang disebut dalam kitab Khazanatul Asrar, bahawa sesungguhnya membaca bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai hajat dengan syarat ianya dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah pengarang kitab kita Syekh Tuan Tabal ini memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kerana bismillahirrahmanirrahim ini apabila kita baca berdasarkan niat kita, kerana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebut
man qara'a bismillahirrahmanirrahim, sesiapa baca bismillahirrahmanirrahim, isnai asyara alfa marratin, kalau baca sebanyak 12,000 kali, tiap-tiap 1,000 semayang 2 rakaat, mohon hajat. Buat 1,000 semayang hajat 2 rakaat, tiap 1,000 semayang hajat 2 rakaat, sampailah 12,000. InsyaAllah makbul Jeffrey. Bukan 1,000 1,000 semayang hajat, 1,000 semayang hajat, 1,000 semayang hajat. Mana satu malam tu habis kita beribadat kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Sebab bismillah ini mempunyai kelebihan yang banyak. Kata Al-Imam Al-Ghazali, insya-Allah kau amalkan semayang 12,000, caranya 1,000 semayang 2 rakaat, habis baca 1,000 semayang 2 rakaat, habis baca 1,000 semayang 2 rakaat. Karena Allah Ta'ala, karena kita memuji Allah, menyebut nama Allah Ar-Rahman, khusus untuk, iaitu diberikan pada orang kafir dan orang bukan Islam, dan juga orang Islam. Adapun Ar-Rahim ini diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Seterusnya kita baca kitab kita. Bermula segala puji itu bagi Allah, dan rahmatullah dan salamnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita dan tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sebilangan maklumillah taala pada tiap-tiap nafas dan tiap-tiap kejap mata, iaitu kelip mata, dengan qadar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala puji, alhamdu, iaitu segala puji. Alhamdu ini ianya lebih tinggi daripada asyukur, lebih tinggi daripada asyukur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Jami' Saghir, hadis yang ke-3835. Qala Nabi SAW, alhamdu ra'sus syukri. Bermula alhamdu itu, puji itu, kepala kepada kesyukuran. Bila kita sebut alhamdu, ucap alhamdu ini ialah kepala kepada segala syukur. Wa ma syakarallaha 'abdun lam yahmadhu. Tidak dikirakan hamba Allah itu bersyukur kalau ia tidak memuji Allah. Alhamdulillah. Wa ma syakarallaha 'abdun lam yahmadhu. Tidak dikira hamba Allah itu bersyukur kepada Allah kalau dia tak memuji alhamdu. Tidak memuji Allah, menyebut alhamdu. Mana alhamdu ini, segala puji ini adalah tertinggi. Justru itu Syekh Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala menyebut bahawa sesungguhnya alhamdu ini, kita memuji Allah ini, ianya dibuktikan dengan menerusi dua mata kita. Apa tanda kita memuji Allah Ta'ala? Bahawa dua mata kita ini hanya memandang dan mengambil iktibar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dua mata ini kita gunakan untuk melihat kepada kebesaran Allah, tak kita gunakan untuk melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan peliharakan diri kita ini. Allah peliharakan segala aib dan kekurangan kita, kerana kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat dua mata ini, hanya kita melihat kejadian Allah, mengambil iktibar, dan kita tidak memandang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda seorang itu bersyukur alhamdu, iaitu dengan dua telinga ini sentiasa mendengar mau'izah, peringatan, tazkirah, dan tidak mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Dan tanda mereka itu alhamdu, bersyukur, dengan menggunakan dua tangan dia mencari rahmat Allah dan mencari kemurkaan Allah, dan perutnya tidak dipenuhi dengan benda yang haram, farasnya tidak membiarkan melakukan dosa iaitu zina dan sebagainya, dan seterusnya.
kata Al-Imam Syekh Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala, mereka yang menyebut alhamdu, yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala ini, iaitu alhamdu segala puji, ya ada puji yang lain lillah, malaikan Allah. Segala puji itu yang sebenarnya adalah Allah, untuk Allah. Ulama tauhid tidak menterjemahkan segala puji itu milik Allah. Sebab itu Syekh kita menyebut bermula segala puji itu bagi Allah. Tidak diterjemahkan segala puji itu milik Allah, kerana milik ini adalah merupakan suatu benda yang baharu, sedangkan puji ini adalah puji qadim. Ianya bukan benda baru, iaitu berdiri pada zat Allah. Mana puji ini ialah puji qadim bagi qadim, sedangkan puji itu ialah qadim, qadim bagi qadim. Bukan puji itu benda yang baharu. Kalau segala puji itu milik Allah, mana sesuatu yang dimiliki adalah benda yang baru, seolah-olah sebelum ini Allah tidak terpuji, kemudian baru puji. Mana mustahil. Oleh sebab itu diterjemahkan dalam kitab-kitab tauhid, puji qadim bagi qadim. Mana Allah memuji baginya, mana Allah semenjak qadim lagi bahawa Allah telah terpuji. Bukan puji itu adalah milik Allah. Contohnya Allah memiliki, milik Allah dunia kita ini, langit dan bumi ini milik Allah. Sebelum ini tidak ada langit dan tidak ada bumi. Kita ini adalah milik Allah, kerana sebelum ini kita tiada, kemudian Allah ciptakan. Memang milik Allah. Oleh sebab itu ulama tidak menterjemahkan segala puji itu milik Allah, tetapi segala puji itu bagi Allah, iaitu yang selayaknya bagi Allah, sepatutnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kerana ia puji qadim bagi qadim. Oleh sebab itu pengarang kitab Jawi nama, ianya lebih berhati-hati dalam memberikan terjemahan. Tetapi kita ni kalau berceramah ataupun berikan tazkirah dan sebagainya, kita menggunakan bahasa-bahasa yang membastik, sehingga kita menterjemahkan segala puji itu milik Allah. Jadi kalau milik itu ialah merupakan benda yang baharu, benda yang baharu. Tetapi sifat Allah iaitu qaimatun bizatiha, berdiri ia pada zat Allah Ta'ala yang tidak akan terungkai, seperti qudrah, iradah, sama, basar dan seterusnya. Di antara sifat-sifat ma'ani itu sifat wujudiyah yang berdiri ia pada zat Allah. Justru itu ulama-ulama tauhid kita lebih berhati-hati. Mereka tidak menterjemah segala puji itu milik Allah, tapi segala puji itu selayaknya sepatutnya bagi Allah, iaitu bagi di sini menunjukkan bukan milik tetapi mustahiq, yang seberhak-berhaknya ialah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu sebab kita suka membaca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, berbeza daripada karangan orang-orang yang moden-moden ini, kerana mereka tidak cermat dalam memberikan terjemahan. Tapi ulama-ulama kita, mereka itu lebih cermat dalam memberikan terjemahan, kerana mereka memahami di sudut akidah, di sudut akidah. Seterusnya kita menyebut, dan rahmat Allah dan salamnya, dan rahmat Allah dan salamnya. Rahmat Allah, as-salah ini, kalau selawat daripada Allah memberikan rahmat, memberi maksud rahmat. Allah berselawat ke atas Nabi SAW, memberi maksud Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan rahmat, memberikan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, itu selawat. Mana Allah subhanahu wa ta'ala, kalimah Allah ini, kalimah Allah dalam Al-Quranul Karim disebut sebanyak 99 nama, tapi dalam hadis lebih daripada itu. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala menyebut bahawa nama Allah ini ada 1000. Kata Imam Qushairi, dan tafsirnya menyebut nama Allah ini ada, disebut nama Allah ini ada 1000. Dalam Taurat ada 300, dalam Zabur ada 300, dalam Injil ada 300. Mana 300 dalam Taurat, 300 dalam Zabur,
300 dalam Injil, 99 dalam Quran. Tapi nama Allah ni banyak, bukan terbatas pada 99. Dan satu nama Allah termaktub dalam suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nama Allah banyak. Apa sebab nama Allah banyak? Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita banyaknya nama itu menunjukkan banyaknya kelebihan dan banyaknya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berselawat, memberi maksud Allah memberikan rahmat. Apabila Allah berselawat, memberi maksud Allah Subhanahu wa taala ianya memberikan keredaan. Apabila Allah berselawat, menunjukkan Allah memberikan redha, rahmat dan segala keampunan, afun, maghfirah dan juga maghfirah apabila Allah berselawat. Barang siapa berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Kalau Allah selawat ke atas kita bila kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah berselawat balik kepada kita karena kita berselawat, Allah berikan rahmat, Allah memberikan redha, Allah memberikan keampunan, Allah memberikan kemaafan, Allah memberikan kesihatan. Itu terpulang di bawah ilmu Allah Ta'ala. Kerana selawat ini apabila datang daripada Allah Ta'ala, iaitu maghfiratun, ridwanun wa maghfiratun wa rahmatun minallah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Allah telah memberikan rahmat dan juga memberikan tashrif, kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salamnya dan sejahteranya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Muhammad kerana padanya, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu sifat-sifat kepujian. Muhammad, hammada yuhammidu, muhammidun, muhammadun. Mana dipuji yang begitu banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya, dan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut oleh Ibnu Salah, seorang ulama hadis yang terkenal dan mengarang kitab Mustalahul Hadis, Syekh Ibnu As-Salah. Syekh Ibnu As-Salah menyebut ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan seramai 100,000 para sahabat. Wafat sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal 100,000 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 14,000 para sahabat mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis. Mana ditinggalkan sahabat, mana wafat sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 100,000 sahabi, 100,000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ramai-ramai 100,000 itu 14,000 mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkannya. Ramai tak para sahabat dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ramaikan para sahabat meriwayat? Ramai. Oleh sebab itu hadis ni ramai para sahabat riwayat. Kita tak boleh cepat-cepat mengatakan dhaif. Yang entah kata dhaif tu riwayat sahabat mana? Sahabat ada 14,000. Sila rujuk dalam muqaddimah Ibnu Salah. Ibnu Salah menyebut matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an 100,000 sahabi wa 14,000 sahabi kulluhum sami'u anhu wa ra'u anhu alaihimus salatu wassalam, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan. Ramai para sahabat kita dengar, Abu Hurairah, kita dengar Sayyidina Abu Bakar, Abdullah ibn Umar, Sayyidina Utsman, ramai lagi para sahabat. Mungkin kita jumpa hadis yang kita baca tu sahabat ni riwayat. Ada sahabat-sahabat lain yang meriwayat, kita tak jumpa, tak ada dalam internet. Kita ni tuan guru kita Google.
Oleh sebab itu Syekh Ibn Salah menyatakan, di zaman aku ini kalau nak takhrijkan hadis pun belum boleh dipercayai. Mana kalau nak nentukan sahih tak sahih, sebelum itu kita terima. Apatah lagi zaman kita. Zaman kita ni lagi tak boleh percaya. Itu Ibn Salah disebut dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Ramai nak para sahabat ni, ya ramai. Itu sahabat Nabi SAW. Kita, selawat, rahmat dan salam ini sebilangan maklumillah, iaitu sebilangan yang diketahui oleh Allah, sebilangan ilmu Allah. Kerana syekh kita ni, Tuan Tabal ni, dia bertarekat dengan tarekat Idrisiyah yang kita selalu baca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Syekh bertarekat dengan tarekat Idrisiyah. Sebilangan ilmu Allah. Allahu Akbar. Itu sebab kalau kita baca la ilaha illallah, la ilallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kelipan mata, setiap pernapasan kita, ada nama wasi'ahu ilmullah, sebilangan ilmu Allah. Ada nama wasi'ahu ilmullah, sebilangan apa yang telah diperluaskan akannya oleh Allah Ta'ala di sudut ilmu dia. Oleh sebab itu kalau kita nak ucap la ilaha illallah sebilangan ilmu Allah, tak terucap kita. Oleh sebab itu Syekh Ahmad Idris, dia hubungkan penghujung zikir, setiap kelipan mata, setiap pernapasan menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Sebilangan ilmu Allah. Sekali kita ucap seolah-olah sebilangan ilmu Allah, sekali kita ucap seolah-olah sebilangan ilmu Allah. Sebab kita tak mampu nak ucap sebilangan ilmu Allah, tapi kita berjanji, kita menyebut depan Allah, aku ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini sebilangan ilmu, sebilangan ilmu Allah. Pada tiap-tiap nafas, ikulli nafasin, dan tak tiap daripada kelipan mata, walam hatin, biqadri azamatillah, dengan kadar kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, mana kemudian daripada mana? Kemudian daripada membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian daripada membaca alhamdulillah, kemudian daripada baca wassalatu wassalam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana amma ba'du. Mana amma ba'du ini adalah terbaik kita berhenti. Itu mana orang faham di sudut bahasa Arab. Contohnya kita baca khutbah, alhamdulillahil qailatu walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh, sampailah habis amma ba'd fa ya ibadallah. Bukan amma ba'du fa ya ibadallah. Sebab amma ba'du ini adalah merupakan ringkasan daripada amma ba'du, amma ba'dal basmalah, iaitu selepas baca bismillah. Jadi kalau orang yang mengaji kitab, dia memang betul-betul talaki, dia akan boleh huraikan adapun kemudian daripada itu. Contohnya kalau orang nak temu duga, dia kata dia mengajar kitab, sebutlah kitab macam-macam kitab, mengajar kitab Munyatul Musalli, Hidayatus Sibyan, mengajar Sabilal Muhtadin, mengajar Bughyah, suruh dia baca muqaddimah. Kalau dia baca muqaddimah, kemudian pada itu kita tanya, kemudian itu mana? Kalau dia tak boleh hurai, mana dia bukan mengaji. Apa boleh hurai, mana betul dia bertalaki kitab. Betul-betul talaki. Kemudian daripada itu, mana kemudian daripada baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian daripada kita memuji Allah, berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bila kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para alim ulama. Para alim ulama menyebut bahawa sesungguhnya
Bila kita baca selawat ini, dia akan sampai kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Allah, dan selawat kita ini terus kepada Allah. Walaupun kita tak ada guru, walaupun kita tak ada ijazah, selawat ni tak payah ijazah pun tak apa. Sebab itu ulama menyebut inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ila Allah ta'ala min ghairi syai'in. Sesungguhnya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada Allah walaupun tak ada guru. Walaupun tak ada guru, kita baca selawat walaupun tak ada ijazah sampai, sebab Allah suruh selawat. Kita nak amal selawat ni kena baca, kena dapat ijazah. Ada disebut oleh ulama bahawa sesungguhnya tidak perlu kepada guru. Selawat ni tak perlu pada syekh, tapi zikir ya, untuk zikir darajat. Zikir mendapat pahala, boleh zikir, tapi zikir untuk meninggikan darajat, ia memerlukan pada guru. Selawat siapa-siapa boleh selawat. Oleh sebab itu ketika mana saya nak pulang ke Malaysia, saya minta guru saya Syekh Dr. Judah Mahdi, Allah yarhamu, saya minta ijazah Dalailul Khairat. Sebelum pulang, biasa tiap-tiap lepas maghrib kita baca Dalailul Khairat di Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala. Saya kata ijazahkan selawat, kerana Syekh menyebut selawat ini walaupun tak ijazah boleh diamalkan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Nawawi Bantani telah menyebut dalam kitabnya Bahjah bahawa sesungguhnya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tiada guru, betul kita baca sampai kepada Allah. Al-Imam Syatibi dan juga Al-Imam Sanusi menyebut bihusuli thawabiha lil musalli walau qasada ar-riya'a. Orang berselawat ni dia akan dapat pahala sekalipun dia ada riak. Dia selawat, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, kita selawat je tu ramai-ramai, tu pakai riak belaka tu. Kata Al-Imam Syatibi, ulama alim, ulama yang alim, ulama maqasid, ulama yang hebat, Syekh Syatibi, Al-Imam hebat dari sudut qiraat. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Sanusi menyebut bihusuli thawabiha, terhasilnya pahala selawat lil musalli, kepada orang yang berselawat, walau qasada riya'a, sekalipun dia ada rasa riak. Dia lain sikit selawat. Dia rujuk dalam kitab Bahjah karangan Al-Imam Syekh Nawawi Bantani rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pandangan Al-Allamah Al-Amir menyebut selawat ini walaupun dia riak, dia sampai ke Allah, tetapi meninggikan untuk diri dia, untuk diri dia dari sudut perubahan, dari sudut akhlak dan juga memberikan pendidikan pada diri, dia tidak, sebab dia riak. Tapi selawat ni tetap sampai. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra, tetap sampai pada Allah Ta'ala. Ini selawat. Tapi dari sudut membentuk diri, tidak. Oleh sebab itu pandangan Al-Allamah Al-Amir rahimahullah ta'ala ada berbeza sedikit dengan pandangan Al-Imam Asy-Syatibi dan juga Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh ramai-ramai salawat, kadang-kadang terdatang pula rasa riak, rasa suara kita sedap lah apa semua kan. Wah, Allahumma salli ala Muhammad. Berdayu-dayu kita selawat, riak, pakat riak belaka tu. Riak pun sampai ke Allah Ta'ala, tetap sampai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini disebut oleh ulama, disebut oleh ulama Al-Imam Syatibi dan juga Al-Imam Sanusi. Seterusnya lagi kita ketahuilah olehmu hai saudara orang yang menuntut kemenangan dan bahagia pada dunia dan akhirat. Maksudnya kalimah ketahuilah ini, i'lam,
Mana suruh kita menuntut ilmu. Ilm ni ketahui nama dia. Lepas ni tuntut ilmu sungguh-sungguh. Jadi pengarang kita mulakan dengan ketahuilah, ambil cakna, ambil sungguh perhatian. Ambil perhatian sungguh. Kenapa? Segala orang yang menuntut kemenangan dan bahagia pada dunia akhirat, bahwasanya apabila balik seseorang serta ada akalnya, maka wajiblah atasnya belanja akan ilmu fardu ain. Nampak ni? Kalau dah balik berakal ni, wajib nuntut fardu ain. Dan wajib pula atasnya amalkan ilmu, wajib diamalkan. Yang dibelajarkan dia daripada mengerjakan barang yang wajib. Mana kalau kita nak mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunat, meninggalkan perkara yang haram, kemudian kita meninggalkan perkara yang makruh, ianya memerlukan kepada ilmu. Memerlukan kepada ilmu. Memerlukan pada ilmu. Dan sambung lagi. Dan wajib pula atasnya amal ilmu yang dibelajarkan dia daripada mengerjakan barang yang wajib dan menjauhkan segala yang diharamkan dia. Kena amal. Kerana Hatim Al-Asam pernah berkata, laisa fil qiyamati asyaddu hasratan. Dia kata di akhirat besok tidak ada penyesalan yang paling dahsyat. Menyesal sungguh. Siapa dia? Min rajulin 'allaman nasa. Seorang lelaki mengajar manusia ilmu, fa'amilu bihi. Orang ramai semua amal ilmu tu. Macam saya mengajar, orang lain beramal ilmu tu. Tapi saya ajar, saya tak beramal. Walam ya'mal huwa bihi. Tapi yang mengajar ni tak beramal. Fafazu bisababi wa halaka huwa. Orang yang belajar dengan dia amal berjaya, yang tok guru mengajar tak amal, binasa dia. Mana kalau mengajar tak diamal, penyesalan yang amat bersangatan di akhirat besok. Mana kita ajar, kita amal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Malik bin Dinar rahimahullah taala, sesungguhnya orang alim kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, zalat mau'izatuhu anil qulub. Kalau dia mengajar, hilang nasihat-nasihat peringatannya daripada hati-hati orang yang mendengar. Kama tazillul qutrat ala safa. Sebagaimana titisan air jatuh ke atas batu yang licin, dia tak melekat situ, terus bawah. Begitulah maknanya orang yang mengajar, dia kena beramal. Kalau dia mengajar, dia tak beramal, maka dia tidak akan lekat di hati-hati orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana titisan air jatuh ke atas kaca, di atas batu yang licin, dia tak akan melekat. Begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita beramal. Dan wajib pula bersegera taubat. Sebab taubat ni akan dibahas satu persatu selepas ini. Apabila meninggalkan barang yang wajib, kena segera taubat. Karena Imam Ghazali kata, kita tak tahu umur kita. Kita tangguh taubat, mati dalam keadaan buat dosa. Oleh sebab itu taubat kena bersegera, wajib bertaubat dengan segera. Kalau buat salah atau mengerjakan barang yang haram, demikianlah yang sabit daripada beberapa dalil Quran dan hadis dan muwafaqah sekalian ulama tiap-tiap mazhab. Mana dalilnya? Telah bersabda Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya, bermula yang terlebih sangat daripada manusia pada pihak azabnya pada hari kiamat itu, alim yang tiada manfaatkan dia oleh ilmunya. Mana hamba Allah yang bersengatan azabnya di akhirat besok, orang alim, yang orang alim ni tidak manfaatkan ilmunya, yakni orang yang mengetahui yang tiada beramal ia seperti ilmunya. Kemudian apabila datang takdir Allah Ta'ala atas surah itu dengan sakit yang ditakutkan daripada itu membawa kepada mati, maka ketika itu sangatlah takut daripadanya taubat dan elok sangka
sangka dengan Allah. Tambah dengan belah depan sekali kitab kita tu dia suruh buat pembetulan. Kalau kita baca belah depan tu, kenyataan salah betul. Sangka dengan Allah Ta'ala. Hadis yang kita bacakan tadi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Fis Saghir karangan Al-Imam At-Tabrani, hadis yang ke-507 508, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abil Kubra hadis yang ke-1778 daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaklah bertaubat dengan segera. Sebab kalau kita sakit baru nak bertaubat, sakit-sakit mati, tak sempat taubat. Macam Tok Syekh kita sebut, tangguh taubat, takdir Allah Ta'ala sakit. Sakit-sakitan baru nak taubat. Maka hendaklah bertaubat dengan segera, mengharapkan daripada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa, dan elok sangka dengan Allah Ta'ala. Husnuzan, mana yakin kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita baik sangka dengan Allah, kita kuat beramal. Bila kita baik sangka dengan Allah, Allah Maha Pengampun, mencari keampunan Allah. Baik sangka kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah, rahmat, kita mohon rahmat Allah. Kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan masukkan orang beriman dalam syurga, maka kita kuat beramal. Bila kita baik sangka, husnuzan ini menggalakkan kita beramal dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berwasiat dan mengekalkan zikrullah, jangan lalai daripadanya. Kemudian ketahui olehmu pula bahawasanya apabila mati seorang, kemudian dia bertaubat ia daripada segala dosanya dan berhimpun segala syaratnya, seperti lagi akan datang sebutnya, maka yakinlah bahawasanya orang mati itu masuk syurga. Allahu Akbar. Kalau kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, beramal dengan bersungguh-sungguh, dengan taubat dengan sebenar-benar taubat. Nanti kita akan bahas dalam bab taubat secara detail, insya-Allah. Yakinlah bahawa orang yang meninggal dunia ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, segeralah kamu mencari keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, syurga ni disediakan oleh Allah, arduhas samawatu, lebarnya lebih luas pada langit dan bumi, disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Ini Allah sebut dalam Quran. Yakinlah bahawasanya orang yang mati itu masuk syurga ia dengan ketiadaan seksa. At-taibu minaz zambi kama la zambalahu, orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah tak ada dosa. Dan azab sekali-kali di dalam akhirat, kerana tersebut dalam kitab Masyariqul Anwar. Kitab Masyariqul Anwar ini ialah karangan seorang ulama yang terkenal, yaitu Abul Mawahib Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Ibnu Ali Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Asy-Sya'rani, ataupun lebih masyhur dengan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kalau kita pergi ke Mesir, ziarah maqam Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di Babus Sya'riyah nama. Mana Babus Sya'riyah, sebelah kanan maqam Masjid Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, sebelah kiri iaitu Syekh Ramli rahimahullah ta'ala. Sebelah kanan Syekh Ibn Hajar Haytami, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli tak silap saya. Sebelah kiri iaitu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, masjid yang begitu besar. Dan maqam Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini begitu bercahaya-cahaya, mengarang kitab begitu banyak kitab yang dikarang. Saya pun kalau tengok karangan Syekh Abdul Wahhab ni begitu banyak, bila dia mengarang, bila dia mengajar, bila dia makan, bila dia semayang, bila dia minum, bila dia tidur. Ini wali Allah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Di antara kitab beliau yang masyhur Al-Anwarul Qudsiyah, Al-Bahrul Mawrud, Tanbihul Mughtarin, Al-Jawahir wad Durar, wal Jahrul Mas'um. Banyak kitabnya. Di antara kitab yang paling baik Masyariqul Anwar Al-Qudsiyah, pancaran cahaya yang suci
pada menyatakan perjanjian Muhammadiyah. Kalau baca kitab Masyariqul Anwar ni, saya telah berjanji bersampai sehingga Nabi SAW tidak akan meninggalkan sembahyang subuh secara berjemaah. Dia Uhud Muhammadiyah. Kemudian saya telah berjanji sehinggalah Nabi SAW saya tidak akan meninggalkan zikir tiap-tiap lepas solat. Inilah Uhud Muhammadiyah. Dan saya telah berjanji, ini bai'ah, bahawa tiap-tiap hari aku bertaubat. Nama kitabnya Masyariqul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayani Uhudil Muhammadiyah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Syekh kita banyak nakalan kitab ni. Dan lainnya adalah lain lagi karangan Syekh Abdul Wahab, bahawasanya wajib pada syarak bahawa diterima oleh Allah Ta'ala akan taubat hambanya, yakni bahawasanya Allah Ta'ala berjanji ia dan melazim ia akan zatnya, bahawa menerima ia akan taubat hambanya, maka sekali-kali tiada menyalahi Allah Ta'ala akan janjinya. Dan banyaklah segala dalil Quran dan hadis pada menyatakan seperti yang demikian itu, mana Allah akan menerimakan taubat hamba-hambanya. Walau bagaimanapun, para ahli ulama membahaskan ada di antara taubat yang tidak diterima oleh Allah. Ada taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya taubat iblis. Iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat. Dan ada taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat orang yang membunuh para nabi. Manakala dia bunuh nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat orang yang membunuh para nabi alaihimus salatu wassalam. Ini dia antara, insyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Siapa yang nak kitab ni, insyaAllah nanti berurusan dengan Jeffrey, kita akan cetak lagi untuk pengajian akan datang. Ini sebagai muqaddimah. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang berkaitan tentang taubat. InsyaAllah kita akan huraikan siapakah taubat-taubat yang tak diterima oleh Allah dan siapakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana al-tuh bina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam. Rabbana al-tuh bina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam. Rabbana anta rahimuna wa syafi'una hina yawmin nadam wa huwa yasqi lana inda hawdil muna فهنيئا لنا بجوار الإمام. ربنا الطف بنا واجمعا شملنا بحبيب لنا فعليه السلام. في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام. قد صافى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام. من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا
عند كيد الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام ربنا الطف بنا واجمعا شملنا بحبيب لنا فعليه السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام ربنا الطف بنا واجمعا شملنا بحبيب لنا فعليه السلام واحفظ عن ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصافية والمغفرة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة ودرجة العالية اللهم فك وثاقنا من المعصية اللهم فك وثاقنا من المعصية اللهم فك وثاقنا من المعصية اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم